Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang berhormat Datuk Haji Nur Azam bin Datuk Haji Osman, Datuk Bandar Johor Bahru. Yang berusaha Tuan Haji Miswan bin Yunus, Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berusaha Puan Hajah Insinyur Nazatul Shima binti Muhammad, Timbalan Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berusaha Al-Fadhil Ustaz Aiman bin Haji Ahmad, Nolong Pengarah Khidmat Pengurusan Unit Halil Wal Islam. Yang kita muliakan Al-Fadhil Ustaz Abdul Syakur bin Muhammad Razi, Pembimbing Jom Mengaji Anjuran Majlis Bandaraya Johor Bahru. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam yang berbahagia ini dapat kita sekali lagi menyambung pengajian kita untuk kita memantapkan lagi ilmu Al-Quran kita. Sebelum tu saya minta je sebaik kepada semua penonton kita di Facebook untuk sama-sama kita menekan butang share supaya lebih ramai lagi yang mendapat manfaat daripada kelas pada malam ini. Tanpa membuang masa lagi, majlis dengan ini mempersilakan Tuan Guru kita Al-Fadhil Ustaz Abdul Syakur bin Muhammad Razi untuk memulakan pengajian kita pada malam ini. Falyatafaddal mashkura. Terima kasih Ustaz Muhammad Amir Akmal. Uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatan thayyibatan mubarakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah azza jalalu wa sama kamalu. Wassalatu ala rasulillah. Tammat risalatu wa hasunat sifatuh wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana amma ba'du. Yang berbahagia Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru, Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Osman. Yang berbahagia Setiausaha Tuan Haji Miswan bin Yunus. Yang berbahagia Timbalan Setiausaha Engineer Hajah Nazatul Shima binti Muhammad. Penolong Pengarah Khidmat Pengurusan Unit Halil Wal Islam. Yang berbahagia Ustaz Haji Aiman bin Ahmad. Barisan Ketua Jabatan Majlis Bandaraya Johor Bahru. Warga kerja Majlis Bandaraya Johor Bahru. Warga kota seterusnya, para penuntut ilmu Al-Quran yang dikasihi Allah sekalian. Jadi alhamdulillah kita rafakkan rasa kesyukuran terhadap Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah membuat ketetapan kepada kita. Allah SWT telah membuat ketetapan kepada kita, mengizinkan kita pada malam ini diberikan kekuatan, diberikan kelapangan, diberikan kesempatan untuk hadir bersama-sama dalam kelas mengaji, jom mengaji kita pada malam ini. Jadi alhamdulillah, summa alhamdulillah. Malam ini insya-Allah kita sambung, tuan. Sementara kesempatan yang diberikan masih ada, kita ambillah yang terbaik untuk diri kita, untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk meningkatkan kualiti ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, antaranya melalui ibadah membaca Al-Quran. Jadi insya-Allah Haji Mustafa kita cari Haji Mustafa setiap kali ni Haji ada buat catatan tu. Minggu ni Haji kita teruskan dengan apa ya? Dengan tajuk sabdu dalam Fatihah, Ustaz. Dalam Fatihah apa dia? Tajuk apa? Sabdu. Sabdu dalam Fatihah. Belum bincang lagi ya? Belum. Belum bincang. Sabdu dalam suratul Fatihah ya. Okey. Mari kita bincangkan sabdu dalam suratul Fatihah insya-Allah. Sila buka Al-Quran Kalau ada Quran boleh buka Al-Quran.
Okey. Di dalam Al-Quran, okey. Buat catatan sikit. Saya nak conteng sikit ni. Sekejap. Sekejap. Okey. Okey, di dalam Al-Quran terbahagi 4 perkara yang perlu diberikan penekanan. 4 perkara dalam membaca Al-Quran. 4 perkara dalam membaca Al-Quran. Okey, yang pertama. Sekejap, saya padam ni dulu. Saya catat yang seterusnya. Okay, 4 perkara yang dibenarkan dalam baca Quran ialah yang pertama sekali, yang pertama disebut sebagai tahqiqun. Tahqiqun. Yang kedua disebut sebagai mukhfah. Mukhfatun. Yang ketiga disebut sebagai hadfu. Yang keempat disebut sebagai ithbat. Ithbat. So ada 4 perkara. Tahqiq ni maknanya bacaan jelas. Bacaan jelas. Mukhfa maksudnya bacaan samar. Hadfu apa dia? Dibuang pada bacaan. Isbat dikekalkan. Dikekalkan pada bacaan. Isbat. Okey. Tahqiq. Ambil yang pertama. Tahqiqun. Bacaan jelas. Bila dalam Quran diminta jelaskan bacaan, jangan baca selain daripada itu. Ada orang yang kita ada huruf-huruf yang perlu dijelaskan. Perlu dijelaskan bacaannya, tapi dibaca secara samar. Contoh, inilah sabdu. Yang kita bincang sabdu kan. Dalam suratul Fatihah. Sabdu dalam suratul Fatihah. Okay. Yang pertama, lam yang bersabdu. Kesalahan yang dibaca dalam sabdu daripada lam ni, pada huruf lam ni, dia tidak disempurnakan bunyinya. Sedangkan dia ada sifat apa lam ni? Ada 2 bunyi. Pertama lam yang mati, yang kedua lam yang berbaris. Lam yang mati, yang kedua lam berbaris.
Yang jadi samar-samar ni yang mati ni. Tak berapa dibunyikan. Yang kedua ro yang mati tak dijelaskan. Sama dengan ro yang mati. Ini isu lagi ayat yang pertama pada bismillah ni saja. Jadi kita kena jelaskan. Fokus kita ialah pada yang mati ni. Bagi jelas. Lam, untuk jelaskan dia, pertama rumah dia tu kita kena tahulah. Tepi lidah, hujung tepi lidah. Jadi menghasilkan hujung tepi lidah maknanya suara kena sampai ke hujung tepi lidah. Lidah tu jadi melencong. Menghasilkan huruf lam ni, sifat yang pertama, kita kena keluarkan sifat apa pada dia? Tawasud. Tawasud. Suara dilepaskan. Suaranya kena dikeluarkan pertengahan. Lagi lepas tawasud akan terhasil bunyi melencong. Inhiraf. Tawasud, suara yang dilepaskan pertengahan. Inhiraf, bunyi melencong. Bunyi terhasil pada tepi, hujung tepi lidah. Bunyi Tasawuf. melencong. Pertengahan. Maksudnya pertengahan, suara yang dilepaskan secara pertengahan. Tidak terlepas sangat, tidak ditahan sangat. Lagi apa sifat dia lagi? Lam. Istifal Ustaz. Istifal, maknanya ni nipis. Ringan. Nipis. Nipiskan, pangkal lidah diturunkan. Okey, 3 ni sajalah yang di-highlightkan. Merendah, istifal maksudnya merendah. Pangkal lidah. Sifat dia banyak, tapi ini yang menonjol. Bila nak matikan lam, pertama mesti suara dilepaskan pertengahan. Suara lepaskan dulu. Jangan tahan suara dia. Bagi lepas tu suara. Kemudian dia akan menghasilkan, suara akan sampai ke hujung lidah yang melencong, dia akan menghasilkan bunyi melencong. Dan pangkal lidah direndahkan supaya bunyi ini nipis. Ingat saya baca. Bismil. Tu bunyi dia. Bunyi dia. Lebarkan mulut. Bismil. Itu bunyi dia. Sampai hujung lidah. Bismillah. Yang mati, yang beri atas la. Bismillahi. Begitu, Yang kedua, ra. Yang pertama, ra tak dimatikan. Ra yang bersabdu ni, ra yang pertama mati tak dimatikan. Jadi kita sempurnakanlah ra ni ada apa dalam dia. Ra ada apa dalam dia? Okey, yang pertama. Sama juga. Dia kena lepaskan dulu suara secara pertengahan. Okey, lepaskan pertengahan. Kedua, lepas dilepaskan pertengahan, barulah suara itu sampai ke hujung lidah yang melencong. Ra ni pun melencong. Dia guna hujung apa? Inhiraf. Hujung belakang lidah. Hujung belakang lidah sama, dia ada sifat inhiraf. Kemudian yang ketiga, ra ini dia ada yang tebal. Yang ni tebal lah. Tafkhim. Bila dia suara sampai di hujung lidah, barulah dengar jelas bunyi yang melencong. Tafkhim ni tebal. Bunyi ra yang tebal. Nah, ini yang menonjol lah. Dan dia menonjol lagi sifat tikrar.
bergetar. Ra tu mesti bergetar. Kalau tak bergetar tak jadi. Bismillahir. Sampai begitu. Jangan tahan dia. Hir. Itu jangan tahan. Tahan dia tak keluar lah sifat. 4 sifat utama ya. Hir. Sampai bergetar begitu. Tikrar. Bergetar. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas bergetar. Lepas tu. Rahmanir. Yang kedua pun sama. Yang kedua yang ni pun sama. Nir. Sampai bunyi melencong. Nir. Rahim. Baru masuk. Okay, dengar saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Sila baca semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Boleh cuba. Tak apa. Saya tak nampak muka semua, dengar suara je. Siapa nak cuba seorang-seorang tak dengar huruf lam dan ra yang mati tu. Okey, siapa nak cuba dulu? Bismillah, silakan. Saya cuba. Saya cuba Ustaz. Okey, silakan. Nak baca? Silakan. Siapa? Haji Musafar, cuba dulu Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Haji ra jangan stop je, jangan stop. Ra tu tidak boleh tahan. Dia kalau hir, bila hir perlahankan pun jangan. Perlahankan apa tu? Perlahankan suara. Bila sampai huruf ra yang mati, Haji perlahankan suara kan? Tak boleh Haji. Tak boleh. Haji tak boleh baca Bismillahirrahmanirrahim. Sampai huruf ra mati dia perlahan suara. Tak boleh. Kuat macam biasa. Macam biasa kuatnya. Kadar yang biasa. Semula Haji. Cuba dulu. Nak dengar ra mati tu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bagus. Ada dah. Okey, tahniah. Okey, siapa lagi nak cuba? 3 huruf nak dengar huruf yang Saya, mati. Ustaz. Bertanda. Silakan tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, lam mungkin fokus ke ra. Lamnya tu. Sampai bunyi melencong. Ujung tepi lidah. Semula. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bagus tahniah. Dah ada dah sifat tu ya. Terus siapa nak cuba lagi silakan. Saya semak di sini, silakan. Cuba. Rugilah cuba. Ustaz, saya nak cuba. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, lam. Lam sekali lagi. Sampai bunyi del. Lidah dah melencong dan suara sampai ke hujung lidah melencong tu. Bagi jelas. Sebab apa? Kenapa saya minta ulang ni? Kenapa? Macam tadi Haji baca perlahan kan suara. Sebab ini, saya dah sebut tadi. Ni dia. Dalam baca Quran, bacaan terbagi 4 tu. Ada bacaan jelas. Bila kata bacaan jelas, yang saya suruh ulang, bagi kuat tadi tu bukan apa? Sebab dia kategori yang ni, yang nombor 1 ni. Bacaan dijelaskan. Bila bacaan nak perlahan, nak samar-samar. Bila disebut bacaan secara ikhfa. Mukhfah ni maksudnya ikhfa. Samar-samar. Barulah kita baca perlahan. Tak berapa jelas, tak apa. Biasa kalau baca Quran ni ada antara 2 ni. Kalau tak jelas, samar. Kalau samar, dia tak baca jelas. Tapi boleh kalau tepat pada tempat dia. Sekarang ni, ketiga-tiga huruf yang saya bulatkan ni, dia perlu dibaca jelas. Dia panggil tahqiqun. Maknanya kena kuat. Bagi dengar. Okey, siapa yang belum baca? Okey, cuba sekali lagi. Lam tak berapa jelas ni. Lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bagus. Tahniah. Bagus. Terus, siapa lagi nak semak kebacaan? Cuba. Saya cuba Oh, Ustaz. silakan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, lam. Lam tak berapa jelas. Lam Lam mati juga. tu. Bunyi sampai melencong. Melencong tu dengan jelas. Bagi saya dengar jelas tu. Lagi jelas. Bismil. Ustaz. Baca terus. Baca terus. Yes, ya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bacaan dah bagus. Lam dah jelas. Ra yang kedua. Ini ra. Ra pula. Ra tafkhim. Ra ni ada dua. Satu tafkhim, satu tarqiq. Tarqiqur ra. Saya tak tulis kasi tarqiq. Tapi yang ni sebab dia yang tebal, saya tulis tafkhim je lah. Ra-nya tebal. Jangan matikan nipis. Tadi baca nirrahim. Ra mati tu tebal. Melencong. Hujung belakang lidah. Tebal kan? Nirrahim. Betul. Semula. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, boleh. Tahniah. Ustaz. Bagus. Bagus. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Siapa lagi nak cuba? Silakan. Saya cuba Ustaz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, lam dengan ra yang pertama. Lam, ra pertama tu tak jelas. Semula. Bagi jelas. Bunyi melencong. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai bunyi tu. Kalau tak melencong lagi lidah tu, dia bunyi macam ni. Bismil. Itu belum melencong. Lencongkan lidah. Hujung lam. Hujung tepi lidah. Bismil. Sampai bunyi itu bunyi lam. Hujung lidah yang melencong. Suara dah sampai situ. Bismil. Cuba. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Baru ada. Okey, bagus. Tahniah. Ustaz. Ya, bagus. Siapa lagi nak baca cuba? Rugi tak baca. Sebab ni surah kita malam ni suratul Fatihah. Kalau boleh semua orang baca. Sebab dia ni penting. Jadi rukun dalam solat, jadi imam. Biar semak. Hari ni kita dapat semak. Sebab hari lain mungkin surah lain dah Ada lagi tak yang boleh nak cuba sahkan? Ketepatan jelasnya bunyi huruf yang bersabdu ni. Kadang-kadang perlahan tak dengar sangat. Samar-samar tak boleh. Taklah dia dibaca bitahqiq, dijelaskan bacaan. Okay, ada lagi nak baca? Bismillah. Kalau tak, kita gerak kepada ayat kedua. Ada tak yang tak berapa jelas? Ini kita highlightkan yang sabdu Sabdu ni antara puncanya dia tak berapa jelas baca. Sabdu ni. Ni sama juga. Huruf yang bersabdu lam. Lam ni ada dua huruf lam. Satu yang bertanda mati, satu berbaris. Yang masalahnya yang bertanda mati tak jelas. Ba, ada ba yang bertanda mati, ba berbaris. Okey, ba ni tak jadi isu sangat. Tak berapa susah, yang susah sikit yang ni lam. Dia bukan susah sebab kita tak perasan dia punya bunyi tu perlu disempurnakan kadarnya. Dia ada kadar dia. Bagi jelas. Yang penting bagi je jelas. Dengar saya baca. Alhamdulillah. Sampai bunyi Alhamdulillah. Lepas bunyi baru pindah. Lahi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okay, baca ramai. Alhamdulillah.
رب العالمين. Okey, bagus. Okey, silakan baca seorang-seorang. Yang nak baca boleh baca. Boleh semak. Ayat kedua. Cepat. Saya cuba Ustaz. Silakan. Haji ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey, boleh. Tahniah Haji. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Lagi siapa nak cuba sila? Ustaz. Saya Ustaz. Ya, silakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey, lam. Lam yang mati. Dia bukan tak ada bunyi lam. Ada tapi bunyi, ada sifat dia yang tak sempurna tu. Bunyi melencong. Jadi kena sampai hujung lidah. Lil. Itu semua orang ada bunyi tu. Lil. Tapi bunyi melencong mana? Tak ada. Sampai bunyi melencong. Lil. Tu bunyi dia. Lil. Selagi tak ada, saya tunggu tu. Saya tengah tunggu tu. Semula. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey, bagus. Boleh. Tahniah. Siapa lagi nak cuba? Ini yang kita belajar ni lahjah Arab. Ni kata bersanad ni. Kalau lah dah Saya tepat. Ustaz. Okey, silakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey, lam sekali lagi. Lil. Sambil bunyi tu. Semula. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Lil. Okey, dengar Alhamdulillah. Lain. Dengan Alhamdulillah. Lil. Kapal. Okey, contohlah. Tadi memang ada bunyi tu, tapi bunyi tu bunyi hujung lidah. Kita nak bunyi hujung tepi lidah. Saya detailkan ya. Bukan tak ada bunyi tu, tapi bunyi tu bukan bunyi yang dikendaki. Ada beza ke? Ada beza Ada beza ke hujung lidah dengan hujung tepi lidah? Ada beza. Okey, tadi adik baca Alhamdulillah. Lil. Itu hujung lidah. Hujung tepi lidah macam ni, dengar saya guna hujung tepi lidah. Alhamdulillah. Lil. Dia bunyi dia lain sikit. Contoh kalau kita sebut kapal kan. Kapal. Itu hujung lidah. Kalau guna tukar L dengan lam, kapal. Ada beza tak? Saya tunjuk sekali lagi. Hujung lidah dan hujung tepi lidah. Hujung lidah macam ni. Kapal. Hujung tepi lidah. Kapal. Capal. Hujung lidah. Capal. Hujung tepi lidah. Capal. Bunyi melencong tu yang saya maksudkan. Bukan hujung lidah Hujung lidah memang ada bunyi, tapi kalau hujung lidah tanpa melencong, dia bukan sifat lam lah. Jadi nak dapat bunyi yang tepat kearaban ni, tepat lamnya melencong. Alhamdulillah. Sampai bunyi tu. Okey, semula cuba. Sampai habis baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ni baru melencong. Okey, bagus. Tak apa, pelan-pelan. Nak belajar lahjah kan, lahjah Arab ni. Okey, ada lagi yang nak cuba bunyi melencong bukan bunyi hujung lidah. Hujung lidah L lah. Hujung tepi lidah lam. Hujung tepi lidah lencong Ustaz. sedikit. Ya, silakan. Ustaz.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan perlahankan atau jangan terberhenti. Jelaskan. Okey. Satu. Alhamdulillah. Ada dua. Lil. Ada dua. Dua bunyi melencong. Jelaskan. Semula. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey, dah ada dah. Tahniah. Boleh Ustaz? Okey, bagus. Dah ada dah. Bagus tu. Okey, ada lagi tak yang nak cuba? Cuba Ustaz. Ya, silakan. Ya, silakan. Silakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aywa. Ahsanti. Bagus. Macam tu lah. Baru bunyi dia ada beza dengan huruf Rumi ya. Okey. Dia sama. Kadang-kadang keliru. Rumi. Mana? Okey. Ada yang nak cuba tak? Silakan. Ayat 2 je baru. Baru ayat 2 ni. Silakan. Lagi tak? Kalau tiada, ayat yang ketiga. Yang ketiga ni kita dah bincang tadi. Huruf ra yang tebal. Dan sempurnakan bunyi dia. Melencong. Ini guna hujung belakang lidah. Melencong. Kemudian bergetar. Dia tikrar. Tikrar ni maksudnya bergetar. Kemudian dia tebal. Tafkhim. Kemudian ada lencongan. Bunyi lencong tu bunyinya dia panggil inhiraf. Ada bunyi lencongan. Dengar saya baca. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu bukan melencong Itu ar. Itu kena hujung lidah. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu bukan melencong. Yang dikendaki. Yang dikendaki melencong. Lidah tu dia melengkungkan sikit. Hujung belakang lidah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu bunyi lencong. Nir. Dia bukan guna hujung ni dah, guna hujung tepi, hujung belakang. Bunyi begitu. Okey, siapa? Okey, baca ramai-ramai. 1, 2, mula. Ar-Rahmanir-Rahim. Okey, bagus. Okey, bunyikan. Baca seorang-seorang. Cuba Ustaz. Haji, sila. Ar-Rahmanir-Rahim. Macam Arab dah, Haji. Huruf ra-nya dah macam Arab dah. Ni kita pelan-pelan lah. Pelan-pelan betulkan lidah. Tak boleh banyak-banyak ni. Hari ni sentuh sikit. Bagi nampak kan. Okey, lagi next. Baca Ustaz. Okey, bagus. Ji, tahniah. Lagi siapa belum baca? Lencongkan lidah tu Tak lencong boleh. Tapi bunyi-bunyi lain bunyi ar. Bunyi, hujung belakang lidah. Lencongkan. Ar. Sila. Ustaz. Ya, sila tuan. Ar-Rahmanir-Rahim. Roh kedua tu tak sempat nak lencong. Nir. Sampai bunyi melencong. Nir. Rahim. Jangan cepat sangat. Silakan. Semula. Ar-Rahmanir-Rahim. Okey, bagus. Tahniah. Dah ada dah. Punya Arab tu. Okey, lagi siapa belum baca cuba. Silakan. Okey, saya cuba Ustaz. Ya, silakan. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini ar. Ar. Itu kalau hujung lidah boleh dia bunyi begitu. Kalau ra lencong kan? Bunyi dia lain, bunyi dia tebal. Bunyi lain. Ar. Sampai dia berbunyi tu. Jangan tertahan. Ar-Rahmanir-Rahim. Okey, cuba sekali lagi.
Guna hujung belakang lidah ya. Jangan guna hujung lidah, hujung lidah jadi R. R. Tak mau. R. R. Bunyi dia tebal. Hujung belakang lidah. Cuba sekali. Cuba. Dia kena cuba-cuba. Silakan. Ar-Rahmanir-Rahim. Masih bunyi R. 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 Okey. Macam mana nak lengkungkan lidah tu ya? Ar. Itu R. Okey, macam ni. Masa getakan lidah tu, hujung belakang lidah, pangkal lidah tinggikan. Sebab ni ra tebal. Pangkal lidah tinggi. R. Rah. Bagi tebal. Tak tebal. Nipis sangat. Ar. Cuba. R. R. Mulut lebar. Ar-Rahma. Cuba sekali. Ar-Rahmanir-Rahim. Suara tertahan tu. Nir, rahim, nir. Biar dia lepas. Lepaskan dulu. Rahma. Satu lagi. Nir. Bagi jelas bunyi ra tu. Nir, rahim. Semula. Ar-Rahmanir-Rahim. Okey, kena tanda dulu ya. Sebab apa? Bunyi tu bunyi hujung lidah sahaja. Jadi saya beritahu dululah. Kita beri laluan dulu pada yang lain. Cuba dulu. Tak apa, tak dapat, tak apa. Kita bukan belajar satu hari je. Jangan takut. Yang takut tu rugi. Sebab dia tak disemak. Tak tahu betul ke tidak bacaannya. Kalau tak tepat, tak apa. Tanda dulu. Siapa lagi yang belum baca? Ra ni, bagi Ustaz. lencung. Hujung belakang lidah, cuba dulu. Lengkungkan lidah tu sikit. Silakan. Ar-Rahmanir-Rahim. Dah mula nak melencong tapi belum suara ni tak sampai hujung lagi. Berhujung. Dia kalau sampai hujung lidah, dia akan bergetar. Getar kan? Okey, semula. Ar-Rahmanir-Rahim. Dah ada dah. Bagus. Okay, tahniah. Okey, Tak sampai, terus. Ustaz. Ya, boleh. Okey, sila. Siapa lagi belum, silakan. Saya cuba Ustaz. Ya, silakan. Ar-Rahmanir-Rahim. Okey, bagus. Terima kasih Ustaz. Bagus, tahniah. Okey, ada lagi yang boleh baca? Nak cuba? Buka je mikrofon. Baca saja. Okey, tak ada Habis dah? Okey, ayat keempat. Ayat keempat tak ada masalah sangat dengan saya baca. Ditahan. Dari sifat ni menahan. Tahan terus suara dan lepas balik. Maliki yaumiddin. Cuba baca semua. Maliki yaumiddin. Okey. Ayat kelima. Ini kelima. Ingat apa isu ni yang bersabdu ni? Ya yang bersabdu. Apa isunya? Iaitu tak dibunyikan. Bukan tak, dia panggil mukhbar lah. Disembunyikan ya yang pertama. Kesalahan yang pertama baca begini. Iyyaka. Nampak tengah lidah tak naik. Ya naik tengah lidah. Ataupun dia bergalun, salah juga. Itu dia tidak naik, dia bergalun. Bergalun dia tak sama dengan bunyi makhraj, tak sama, lain. Tak naik. Kalau naik macam ni. Iyyaka, baru naik tengah lidah. Kena latih tengah lidah. Iyyaka. Cuba baca. Iyyaka. Naikkan tengah lidah. Kalau tak naik bunyi tak ada. Tak ada, sama-sama pun tak. Sama-sama pun tak boleh. Naik lagi tengah lidah sampai atas. Tapi jangan sampai tertahan. Naik. Okey, macam ni. Memang gayat sikit. Sebab apa gayat? Sebab ya tu memang kena tinggi betul-betul. Kalau tinggi sikit boleh? Boleh, tapi bunyi samar. Kita tak nak samar. Kita nak tahqiq. Jelas. Kena faham tu, jelas.
Naik macam tu tengah lidah. Sampai ke atas tapi jangan sampai melekat. Itu je. Okey, ingat. Gambar dah bagi dah tu. Naik. Lepas naik tengah lidah. Sampai atas. Ya pada atas. Tu ya dengan tanda mati. Tengah lidah naik. Apa ni? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sila. Iyyaka na'budu wa نعبد iyyaka وإياك nasta'in. نستعين. Saya rasa ya ni agak susah nak naik tengah lidah ni. Okey, tak apa. Okay, cuba dulu, cuba. Cuba, tak salah mencuba. Okey, siapa nak baca dulu? Silakan. Haji. Haji mula Haji. Haji Mustafa, silakan. Cuba dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Belum naik lagi, Ji. Ya-nya tak naik lagi. Cuba lagi naik. Tengah lidah naik. Kalau tak naik, tak naik. Naikkan tengah lidah, dia bunyi dia lain. Bunyi lain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Belum lagi Haji ni. Itu kategori samar dia panggil. Kategori mukhfah. Last je, last. Cuba lagi sekali. Bagi naik lagi tengah. Tinggi lagi tu. Tak cukup tinggi lagi ya tu. Tengah lidah naik sampai atas. Naik lagi tinggi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey Haji, tanda dulu Haji ya. Tak apa. Tanda dulu huruf iya-nya. Dia masih tak berapa jelas lagi. Okey. Yang pertama mati. Yang berbaris okey. Yang mati tu tak berjelas. Okey. Lagi siapa nak cuba? Tanda dulu Haji ya. Tidak. Ya, tak Saya apa. cuba Ustaz. Sila. Naikkan tengah lidah tuan. إياك نعبد وإياك نستعين. Wa iya. Naik sekali lagi. Baca. وإياك نستعين. Okey, tepat. Ni jelas. Ni tepat. Okey. Tu sebab kena talaki kena dengarkan pengguru. Ada ke tidak, cukup ke kadar dia. Kalau yang ni cukup, kedua-duanya cukup kadar. Jelas. Ya mati. Terus. Siapa lagi? Belum. Siapa yang belum? Cuba tak salah mencuba. Okey, silakan. Okay. Saya Ustaz. Okey, silakan. Baca kuat sikit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ni kena buat latihan lagi ni. Lagi sekali. Bagi naik lagi. Iyyaka. Naik. Lidah. Sampai jelas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ni dah jelas. Maknanya kena latihan. Banyakkan latihan. Sampai lembutkan lidah. Sampai lidah tu lembut. Naik tengah lidah. Okey, dah ada dah. Okey, tahniah. Bagus. Lagi, siapa yang boleh baca? Silakan. Cuba Ustaz. Okey, sila. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kedua tertahan dulu. Yang pertama cantik dah. Yang kedua jangan sampai tertahan. Dia naik tinggi boleh tapi jangan sampai tertahan. Jangan sampai melekat kat langit tu. Itu kena hati-hati. Wa iyyaka. Okey, baca semula. Wa iyyaka. Lagi sekali baca sampai habis. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dah, okey dah jumpa. Bagus. Ustaz. Ya, lagi cepat. Masa kita singkat ni ada 2 ayat lagi ni. Cepat. Sila. Bagi naik je tengah lidah. Sila. Okay. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, belum lagi Tak apa, ada 2 lagi percubaan. Cuba lagi sekali naikkan tengah lidah. Tak naik tu. Kalau tak naik maksudnya apa? Tak ada bunyi. Kalau bunyi tak ada naik. Bagi naik lagi. Lagi sekali. Iyyaka. Baca sekali lagi. Iyyaka. Jangan Ustaz. Iyyaka
Naik, belum naik lagi. Cuba lagi. Tengah lidah naik. Kalau tak naik, iyyaka. Kalau naik, iyyaka. Lain. Iyyaka Belum naik lagi. Tengah lidah. Iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah. Susah sikit kan? Okey. Apa Ikut saya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuba lagi sekali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, ini naik tak? Naik tapi samar-samar. Tak betul-betul jelas. Tak apa, tanda dulu kita tengok orang lain dulu baca sebab nanti kita akan jumpa lagi ya ni kat tempat lain. Cuma ni Fatihah ni kita ulang lebih lah tadi. Ada kita yang nak cuba mematikan ya ni? Kalau ada lah. Okay, kalau tak ada, kita nak habiskan sikit ayat tu. Okey, ayat yang ke-6. Apa huruf yang ada sabdu? Sad. Jadi kena jelaskan dua bunyi sad. Ihdinas. Sad kalau dia bertanda mati, bunyi dia. Itu bunyi dia. Itu kalau mati. Kalau dia berbaris, si. Kalau atas, sa. Kalau depan, su. Dia mesti mati pertama kali mesti bunyi dia punya apa? Makhraj dia sad tadi. Pertama, tu desiran tu. Dia mati dengan desiran. Desiran tebal. Hujung lidah menyentuh belakang gigi bawah. Lepas tu tengah lidah dan pangkal lidah mesti tinggi. Macam ni. Pelan-pelan. Mesti tinggi. Tengah dan pangkal, tengah lidah tu kena tinggi macam ni. Hujung lidah betul. Dia rumah dia. Tapi tengah dan pangkal lidah tinggi. Kenapa? Nak bagi desiran tebal. Desiran tu, itu ketika mati. Lepas tu baris bawah. Sli. Kena keluarkan desiran dulu. Itu keluar dulu, baru sli. Okay. Cuba baca. Ihdina. Silakan. Baca ramai-ramai. Ihdina siratal mustaqim. Ada lam tu. Ihdina siratal mustaqim. Cuba baca semua. اهدنا الصراط المستقيم. Okey, silakan. Seorang-seorang baca. Nak dengar sad tu. Dua-dua ada bunyi. Ihdinas siratal mustaqim. Haji berhenti je. Okey, maaf saya. Huruf sad dia tak boleh berhenti suara. Sad tak boleh berhenti. Sekejap saya tulis ni Huruf sad. Pertama, apa dia sifat dia? Suara tak boleh berhenti. Maknanya rokhawah. Suara lepas je, jangan tertahan-tahan, tak boleh. Sebab dia sifat dia lepas suara, bukan syiddah. Tahan suara. Lepas suara, rokhawah. Lepas rokhawah, dia ada desiran, ada bagian sofir. Desiran, berdesir. Ni yang kuat ni. Okey. Ihdinas sli. Okey, cuba seorang-seorang, silakan. Ihdinas. Okey, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan berhenti je. Saya cuba lagi sekali, Ustaz. Jalan terus. Nak dengar. Ihdinas siratal mustaqim. Belum tebal lagi je ruksatnya. Belum dengar. Nals. Ada silan tu. Nals. Lepas ada silan baru baris bawah. Nasira. Ihdinas siratal mustaqim. Okey Haji. Haji kena tanda dulu je. Baik, Ustaz. Tanda dulu tak apa. Suat tu nanti kita akan jumpa lagi.
Desiran dulu baru bunyi. Nasri. Desiran. Nasri. Nasira. Okey, siapa lagi nak cuba? Huruf sad. Dalamnya ada huruf sad sahaja. Boleh try. Macam mana huruf sad? Boleh bunyi elok tak? Saya cuba Ustaz. Silakan tuan. Ihdinas siratal mustaqim. Okey. Okey, lagi sekali tuan. Silakan. Ihdinas siratal mustaqim. Okey, dah ada dah. Cumanya terberhenti tu. Ihdinas sirat. Dia terus je. Ihdinas si. Yang nak dengar tu yang mati tu. Ihdinas. Dia silang tebal tu saya nak dengar. Kemudian jangan putus. Nasi. Terus. Nasi. Terus. Okay, semula. Cuba lagi sekali. Ihdinas siratal mustaqim. Okey, dah ada dah. Tanya. Ada lagi nak cuba huruf sad? Silakan. Sila. Saya cuba Ustaz. Okey, silakan. Ihdinas siratal mustaqim. Okey, boleh tanya. Okey, bagus. Ada lagi nak cuba? Silakan. Saya Ustaz. Okey, silakan. Ihdinas siratal mustaqim. Okey, huruf sad ni tebal. Kalau kita tak naik pangkal dan tengah lidah, dia bunyi nipis. Ihdinas sirah. Agak nipis kan? Cuba naik pangkal lidah tinggi, tengah lidah tinggi. Ihdinas. Tebal bunyi dia. Ihdinas siratal mustaqim. Cuba sekali lagi. Tebalkan. Ihdinas siratal mustaqim. Okey, belum lagi dia punya desiran tu jelas. Okey, last bacaan. Cuba sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Okey. Ada perubahan Ada perubahan. Okey, tahniah. Kena banyakkan latihan. Sama. Baik. Okey. Ya. Okey, ayat terakhir. Ya, tu dia penutupnya sikit lagi. Pertama lam, ingat lam tu ada inhiraf. Kedua huruf dhad ada sifat istitalah, bunyi memanjang ketika mati. Seterusnya huruf lam. Tak salah. Siratal ingat keluarkan di sini. Siratal ladzina an'amta alaihim. Cuba baca semua. Siratal ladzina an'amta alaihim. Okey, bagus. Sambungan dia. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Okey, sila baca ramai. Ghairil. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Okey, ghairil. Okey, baca seorang ghairil. Silakan. Saya cuba Ustaz. Ya, silakan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dhad jangan tahan suara. Walam. Dia tak boleh stop suara, tak boleh senyap. Kemudian huruf lam melencong. Lam melencong. Walam bunyi memanjang. Dhad jangan tahan suara. Walam lepaskan suara sepanjang tepi lidah. Walam. Okey. Siapa nak cuba? Okey Haji, ada perubahan sikit je. Okey, siapa nak cuba? Silakan. Wairil. Siap Ustaz.
Silakan tuan. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okey, bagus tahniah. Okey, tahniah Okay, siapa lagi nak cuba silakan. Ustaz. Silakan. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Walam, lepaskan suara, jangan stop. Sikit pun tak boleh stop. Walam bo terus. Walam bo. Terus lepas. Walam, bagi dia keluar dulu suara manjang tu. Bagi keluar sikit baru sambung. Bo Cuba sekali lagi. Ghairil. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Masih ada tertahan. Walam bo. Dia jangan stop. Walam bo. Jangan stop. Walam bo. Terus balik atas. Walau Bo. Terus. walau Macam tu. Dia balik kat tu. Okey, bagus. Nanti buat latihan je. Dah jumpa tu. Dah jumpa, buat latihan je. Okey, siapa lagi nak cuba? Sebab kita kejar masa ni. Takut tak sempat. Okey, cepat. Siapa nak cuba? Sila. Okay, saya Ustaz. Ya, okey, silakan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Okey. Walam bo. Cuba baca situ. Waladdallin. Itu terberhenti. Itu berhenti. Jangan berhenti. Suara bagi lepas sepanjang tepi lidah. Tepi lidah. Atau suara tu dipanggil bunyi memanjang. Namanya istitalah. Keluarkan dengan kadar tak sampai 2 hakat lah. Dia kadar setengah hakat je. Lepas tu terus balik atas. Terus balik atas. Jadi jimat masa kan. Terus balik atas. Jimat. Yang betul suara kita tu tepat. Cuba sekali lagi. Waladdallin. Okey, ada satu lagi. Okey, cuba baca sekali lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Okey, bagus cubaannya. Cuma belum benar-benar tepat Dia punya dotnya suara masih tertahan. Lam sudah ada perbaikan Ada bunyi melencong sedikit. Okey, apa pun tahniah, tak apa. Kita mencuba. Kalau tak dapat rehat dulu, nanti kita cuba lagi sampai bunyi memanjang keluar. Siapa lagi nak cuba silakan. Ghairil. Saya Ustaz. Okey, silakan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Keluarkan suara, jangan tahan. Okey, bagus. Ada perubahan sedikit lah. Ada bunyi sedikit. Kalau boleh lagi jelas Bunyi saya kata baca Quran, dia ada kategori bacaan. Kalau bacaan kena jelas, jelaskan. Jelas tu maksudnya apa? Sampai orang boleh dengar dengan jelas lah. Tak boleh sama-sama dia tak boleh Okay, ada lagi siapa nak cuba ayat terakhir? Silakan. Nak cuba Ustaz. Okey, Ji. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Okey, ambil walam Waladdallin. tak apa je, tanda dulu Ji sebab yang mati tu tak lepas lagi suara dia sepanjang tepi lidah tak apa. Kena cuba pelan-pelan sampai ada. Okey, sampai cuba lagi. Silakan. Okey, habis dah. Dah habis dah sampai situ. Okey, huruf yang bersabdu.
Habis. Jadi habis dah hari ni kita menjelaskan apa bacaan tahqiq kan. Kita jelaskan huruf yang bersabdu supaya tidak hilang atau disamar-samarkan bunyinya tanpa mengikut ketepatan cara baca yang sepatutnya yang ditahqiqkan tu Okey, wallahu alam. Kita semak surah Al-Fatihah pada surah yang lain. Ada cadangan surah tak nak semak? Yang panjang, yang pendek lah. Panjang sangat nanti tak sempat habis. Surah Al-Fatihah dah sudah. Surah Ya. Apa dia? Surah An-Nas. An-Nas. Okey, minggu depan surah An-Nas ni Haji tandakan Surah Al-Falaq, An-Nas dulu lah, An-Nas. Ada orang banyak. Okey, surah An-Nas. Boleh Haji? Haji tandakan Saya tanda Ustaz. Okey. Sabdu dalam surah An-Nas. Kita tengok je surah An-Nas. Banyak ke sedikit? Takut sikit sangat. An-Nas surah An-Nas. Sabdunya hanya pada huruf nun aja Ji. Sabdunya hanya pada huruf nun sahaja. Okey, ada tak huruf lagi yang baik saja? Okey, ni huruf Al-Falaq lagi. Al-Falaq. Al-Falaq ada sabdu yang pelbagai ni. Suratul Falaq. Haji tanda Suratul Falaq. Okey. Alright, minggu depan sabdu dalam surah Al-Falaq. Kenapa kita fokus sabdu? Sebab sabdu ni dia punya risiko dia bunyi yang pertama tak jelas. Yang mati tu. Bacaan yang samar atau hilang Itu kita fokuskan sabdu ni. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bi khair. Allahumma inna nastahfidhuka ma 'allamtana wa dhakirhu 'inda hajatina ilaih wa la tunsinahu abadan ولا تنسينه أبدا يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ditangguh tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya punya bateri habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Okey, Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi semua. Okey, insyaAllah. Ya. Baik, Ustaz.